Salam sejahtera kepada semua pesyarah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan Wira Amanah ingin membentangkan satu kes yang sangat menarik dan penuh pengajaran, yaitu kes Aman Shah si pencuri satu sen. Mungkin ada yang tertanya, bagaimana satu sen boleh menjadi isu besar? Tetapi kes ini membuktikan bahwa integriti bukan bergantung pada jumlah, tapi kepada nilai amanah yang kita pegang. Kes ini melibatkan seorang individu yang menyalahgunakan kuasa dengan menipu sistem dan dengan jumlah yang kecil, tetapi implikasinya sangat besar. Dalam pertemuan ini, kami akan menyentuh latar belakang kes, tindakan yang diambil kesan terhadap individu, masyarakat dan negara, serta langkah-langkah mengatasi isu integriti seperti ini. Jadi mari kita hayati kisah ini bersama-sama dan ambil iktibar daripadanya. Terdapat beberapa agenda yang kita akan bincangkan di sini. Contohnya nomor satu adalah latar belakang kes, faktor-faktor berlakunya kes, undang-undang SPRM, implikasi, langkah-langkah mengatasi isu integriti, pengejaran, dan rumusan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Saya adalah Jericho Jeremy Johnson, dan ahli-ahli kumpulan saya adalah Cho Pei, Darin Barin, Stephanie Amy Wena Yuming, Alicia Goh. Hai, saya Alicia Gosutzen dan saya akan membentangkan latar belakang kes. Yang pertama adalah biodata diri Aman Shah, dilahirkan pada 9 Oktober 1966, umur semasa kejadian adalah 24 tahun, jawatan adalah Eksekutif Bank di Hock Hwa Bank, Cawangan Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, dan gaji bulanan adalah sekitar 1,800 sebulan. Aman Shah menjalani kehidupan sederhana sebelum kejadian. Yang kedua adalah perjalanan kerjaya. Selepas setahun bekerja, Aman Shah dihantar mengikuti kursus komputer oleh majikannya. Dengan ini, Aman Shah memperoleh kemahiran dalam sistem perbankan elektronik. Kemudiannya, beliau dinaikkan pangkat sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Sekuriti atau ringkasnya SPID. Aman Shah mempunyai akses penuh terhadap sistem transaksi kewangan bank. Yang ketiga adalah cara jenayah dilakukan. Aman Shah menyedari kelemahan dalam sistem SPID. Beliau mengambil kesempatan dengan memindahkan 1 sen daripada setiap akaun pelanggan ke akaun peribadinya di Bank Bumiputra. Walaupun jumlah setiap transaksi yang dilakukan adalah kecil, namun beliau berjaya memindahkan sekitar 4 juta dalam tempoh 14 hari sahaja. Kemudiannya, Aman Shah meletakkan jawatan sebelum perbuatannya dikesan oleh pihak bank. Yang keempat, iaitu bagaimana kes terbongkar. Aman Shah memulakan kehidupan mewah secara tiba-tiba. Beliau membeli 6 buah kereta mewah dalam masa yang singkat dan muncul dalam satu rancangan televisyen serta mempamerkan kekayaannya secara terbuka. Tindakan ini menimbulkan syak wasangka kepada bekas majikannya. Lalu, pemeriksaan dalaman dilakukan dan mendapati terdapat transaksi mencurigakan dalam sistem SPID. Kemudiannya, laporan polis dibuat pada 8 Jun 1990 oleh bekas majikannya. Aman Shah akhirnya ditahan polis pada 11 Jun 1990 di kondominiumnya di Bangsar. Dan yang akhir sekali iaitu penghakiman. Aman Shah dibicarakan di mahkamah atas kesalahan penyelewengan wang dan penyalahgunaan sistem perbankan. Lalu Aman Shah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Seterusnya, saya akan membentangkan faktor-faktor berlakunya kesalahan. Faktor yang pertama adalah ketiadaan etika dan nilai integriti. Aman Shah menyalahgunakan kepercayaan majikannya dan kemahiran yang diberi untuk tujuan peribadi. Ini menunjukkan kurangnya etika kerja dan tanggungjawab profesional, terutama dalam sektor kewangan. Faktor yang kedua adalah sikap tamak dan keinginan untuk hidup mewah. Disebabkan minat Aman Shah terhadap kereta sport, selepas mendapat jumlah wang yang banyak, beliau terus membeli 6 buah kereta sport dan berpindah ke kondominium mewah. Tindakan ini menunjukkan wujudnya sikap tamak dan ketagihan kepada kekayaan secara cepat. Faktor yang ketiga adalah rasa yakin tidak akan dikesan.
dengan cara operasi yang bijak, iaitu hanya mengambil 1 sen dari setiap akaun yang merupakan jumlah sangat kecil dan sukar dikesan oleh pelanggan maupun sistem bank. Kepercayaan majikan kepada Aman Shah mungkin menyebabkan pengawasan terhadap tindakannya ini adalah longgar. Faktor yang terakhir adalah kelemahan dalam sistem keselamatan IT. Pada awal 1990-an, sistem keselamatan cyberbank masih lemah dan tidak cukup canggih untuk mengesan transaksi kecil yang tidak sah. Transaksi mikro seperti pemindahan 1 sen dari beribu akaun pelanggan tidak dapat dikesan dengan kadar yang segera. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Stephanie M.Y. Nayuming dan saya akan menjelaskan hukuman-hukuman yang boleh disabitkan jika didapati bersalah. Hukuman yang pertama di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan, di mana yang didapati bersalah menjalani hukuman setahun hingga 14 tahun, sebat dan juga denda. Hukuman yang kedua di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan, di mana yang didapati bersalah menjalani hukuman penjara minimum 2 tahun dan maksimum 20 tahun, sebat dan juga denda. Akhir sekali, hukuman di bawah Seksyen 402 Kanun Keseksaan, di mana yang didapati bersalah menjalani hukuman tidak kurang dari setahun dan tidak lebih 10 tahun, sebat dan juga denda. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, kita akan melihat implikasi isu integriti dari 3 sudut: individu, masyarakat, dan negara. Pertama, dari sudut individu, isu integriti boleh menjejaskan reputasi dan keyakinan diri. Individu juga boleh dikenakan tindakan undang-undang, mengalami tekanan emosi, serta kerugian keuangan yang besar. Kedua, dari aspek masyarakat, ia boleh meningkatkan kesadaran tentang kepentingan undang-undang. Nilai moral juga dapat diterapkan, contohnya walaupun mencuri jumlah kecil tapi dianggap salah dan boleh dihukum. Akhir sekali, dari sudut negara, dari segi sosial, percaya rakyat terhadap institusi keuangan akan terjejas. Dari segi ekonomi pula, kos penguasaan meningkat. Kesimpulannya, isu integriti memberi kesan besar dalam berbagai aspek dan perlu ditangani secara serius. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu integriti. Pertama, memberikan insentif. Ini termasuk memberikan kejaran atau pengiktirafan kepada individu dan agensi yang menunjukkan tahap integriti tinggi. Selain itu, sistem kejaran juga boleh diwujudkan sebagai motivasi untuk menjauhi rasuah. Kedua, pemantauan berterusan. Setiap organisasi perlu menubuhkan unit pemantau bagi mengatasi tugasan dan keuangan. Audit juga perlu dilakukan secara berkala bagi mengesan penyeluruhan sejak awal. Ketiga, kerjasama berbagai pihak. Usaha memerangi rasuah memerlukan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta, dan NGO. Masyarakat juga harus digalakkan untuk melapor dan menyokong KPN integriti. Salam sejahtera, nama saya Darlene Barin. Saya akan membentangkan pengajaran yang boleh kita dapati dalam kes Amansyah si pencuri 1 sen. Pengajaran yang pertama yang boleh kita dapati dalam kes ini ialah bahwa integriti dan kejujuran harus dipelihara. Seperti yang kita ketahui, amanah dan integriti merupakan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kes ini menunjukkan bahwa seseorang hendaklah bersikap jujur dalam segala keadaan, terutamanya di dalam pekerjaan. Mungkin bagi sesetengah pihak, pencurian 1 sen ini dianggap sangat remeh. Namun jika kita selami lebih dalam lagi, pencurian ini menunjukkan atau mencerminkan kepribadian seseorang yang sanggup menipu dan mengambil hak yang bukan miliknya walaupun nilainya sangat kecil. Pengajaran yang kedua ialah bahwa tindakan yang kecil mewujudkan kesan yang sangat besar. Kadangkala, satu tindakan yang kecil boleh menjadi titik mula kepada penipuan yang lebih besar. Sebagai contoh, kes Amansyah si pencuri 1 sen ini. 1 sen kita anggap sebagai nilai yang sangat kecil. Namun, bagi sesetengah pihak, ia adalah nilai yang sangat besar di dalam kehidupan seharian. Perbuatan kecil yang salah ini boleh mengakibatkan wujudnya jurang dalam sistem jika tidak dibendung dengan awal. Ia juga boleh mewujudkan contoh yang
buruk jika tidak dikenakan tindakan yang sewajarnya, khususnya di dalam negara kita sendiri. Pengajaran yang terakhir yang boleh kita dapati dalam kes Amansyah si pencuri 1 sen ialah bahwa penguatkuasaan berterusan sebagai alat pendidikan moral. Seperti yang kita ketahui, undang-undang dalam negara mendidik kita untuk lebih berhati-hati di dalam melakukan setiap perkara. Tindakan undang-undang dalam kes seperti ini juga berfungsi untuk memberi peringatan sekaligus mendidik kepribadian masyarakat. Kita perlu sadar bahwa dengan mematuhi undang-undang itu adalah asas dalam keharmonian sejagat. Undang-undang negara sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Cho Pei. Saya akan menjelaskan rumusan. Kes pencuri 1 sen telah mengajar kita tentang bagaimana integriti dan kejujuran menjadi penting dalam kehidupan harian. Dalam kes ini, Amansyah ditangkap oleh pihak tersebut walaupun dia mencuri 1 sen dari bank. Kes ini menunjukkan kehilangan integriti akan menyebabkan akibat buruk kepada individu dan orang lain. Oleh itu, integriti dan kejujuran perlu dijaga oleh semua orang. Seterusnya, seorang pengurus bank telah berani melaporkan salah laku kewangan kepada polis. Hal ini menunjukkan tingkah laku yang bertanggungjawab dan sifat toleransi terhadap ketidakjujuran. Kita harus belajar daripadanya kerana dia mendedahkan kebenaran walaupun ia melibatkan rakan-rakannya sendiri. Oleh itu, kes ini menunjukkan bahawa mengekalkan kejujuran dan kebolehpercayaan adalah keperluan penting dalam kehidupan harian kita. Terdapat 6 rujukan yang terdapat di dalam rujukan ini. Antaranya adalah Institut Integriti Malaysia 2020 Laporan Tahunan Integriti Nasional. 2 adalah Abdul Rahman Naruzilan 2018 Isu Integriti dan Tatbik Urus dalam Sektor Awam Malaysia Jurnal Pengurusan Awam. 3 adalah Suhaimi 2018 November 2009 Kisah Eksekutif Bank yang menggunakan sistem untuk mencuri 1 sen Amansyah Eliminasi. 4 adalah Zulkifli Zafirin cerita legenda 90-an curi 1 sen dari setiap ekor pelanggan bank hingga pada 41 juta. Beli 6 kontainer emas secara tunai sebelum kantoi. Marhen 2019 Desember 22 Amansyah kisah penyelewengan terbongkar akibat kemegahan diri. Dan keenam adalah Joni 2024 Amansyah si pencuri 1 sen. Itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.